Tegakkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Kita bertemu lagi jam 12.30 hari ini, 18 Ogos bersama dengan saya Farin Ahmad dan juga Fiza Sabjahan untuk Wanita Hari ini. Dan hari ini tanggal 18 Ogos 2023, pastinya anda dalam keadaan yang mungkin sedang bercuti ataupun mungkin anda sedang melakukan pelbagai perkara yang telah pun anda lakukan pada hari ini. Namun Fahrin, semalam tanggal 17 Ogos 2023, Sekretariat Negara dikejutkan dengan perkabaran duka yang membabitkan pesawat ringan, iaitu pesawat jenis Beechcraft model 390 Premier yang telah pun terhempas waktu hampir mendarat di lapangan terbang Subang, iaitu kapal terbang tersebut telah pun terhempas di Elmina Shah Alam, yang mana ia telah pun mengorbankan 10 orang, iaitu terdiri daripada 6 penumpang, 2 kru penerbangan, seorang penunggang motosikal dan juga seorang pemandu kereta. Baik, dan naas seperti ini pastinya meninggalkan kesan yang mendalam, khasnya kepada ahli keluarga dan kita juga masyarakat, dan turut rasa bersedih di atas kejadian ataupun insiden yang berlaku semalam. Dan perkara ini memberikan kesan bukan saja kepada ahli keluarga, mangsa dan juga nahas yang terlibat, tetapi seperti yang telah Puan katakan tadi, ia turut memberi impak kepada kita sebagai rakyat Malaysia yang turut sama-sama merasai kesedihannya. Justru hari ini Farin, sebagai memulakan tirai siaran WHR, kami nak kongsikan dari sudut psikologinya, apakah peranan kita sebagai ahli masyarakat ataupun individu-individu yang terdekat bersama dengan mungkin ahli keluarga mangsa, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita bantu dalam keadaan seperti ini. Justru bersama dengan kita pada hari ini, kita bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Nur daripada Jabatan Psikologi Pendidikan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Salam. Baik, Doktor, kalau kita lihat ini satu berita yang sangat mendukacitakan, dan pastinya kalau kita lihat dari sudut psikologinya, traumanya memang sangat-sangat hebat, terutama kepada ahli keluarga. Jadi bagaimanakah kita, bukan saja ahli keluarga dan masyarakat, boleh menghadapi situasi ini dengan tidak memburukkannya lagi? Ya, okey. Terima kasih Farin. Ya, sebenarnya bila kita dengar tentang naas ini semalam, rata-rata ramai dalam kalangan kita memang terkejut sebab perkara ini kita pernah dengar dulu di Elmina, pernah berlaku dalam tahun 70-an dan sekarang berlaku semula. Dan tapi sebenarnya bila kita kata masyarakat itu memang terkejut, terkesan, bayangkan pula dengan ahli keluarga, terutamanya isteri masing-masing dan juga anak-anak dan keluarga masing-masing lah. Dan bila kita kata tentang trauma, apa yang kita faham tentang trauma? Ia adalah sebenarnya satu kesedihan. Trauma itu ialah kesedihan yang memang boleh mengganggu gugat emosi dan cara pemikiran dan juga orang kata apa daripada segi tingkah laku ahli keluarga itu sendiri apabila terkesan dengan keadaan ini. Dan daripada masyarakat pula, mungkin apa yang kita boleh lihat atau bantu adalah kita kena faham tentang bila orang itu berada dalam fasa kesedihan. Dia ada 5 fasa Okey. 5 fasa itu, yang pertamanya ialah shock ataupun terkejut atau fasa penafian yang mungkin dia tak macam tidak boleh menerima keadaan ini. Dan kemudiannya fasa marah. Tapi yang lain fasanya saya tak nak sebutkan dahulu. Fasa yang kedua ini adalah fasa yang paling kita rasakan pada waktu awal ini. Dan apa yang masyarakat boleh buat ialah menormalisasikan keadaan ini, di mana kita membenarkan para keluarga ini untuk merasakan kesedihan ini, kesedihan yang melampau. Sebab siapa yang tak terkejut tiba-tiba pagi dah jumpa dan lagi 2-3 minit hendak mendarat kita tahu bahawa terhempas pula light aircraft ni. Dan bila kita kata begini, kita kena membezakan dan memberikan peluang kepada ahli keluarga untuk meluahkan. Bila mereka meluahkan Fiza dan juga Farin, kita ada ahli keluarga yang dapat meluahkan dalam keadaan yang terbuka. Maksudnya dia boleh mengekspresikan, yang boleh menangis, tapi kita risaukan ada juga dalam kalangan bila terkejut itu mereka tidak boleh nak meluahkan. Mereka akan rasa macam terbeban dan terkongkong sahaja di dalam. Jadi ini kita kena faham, masyarakat kena bantu bahawa mereka ini ada perbezaan daripada segi mengeluarkan emosi itu. Dan peranan masyarakat dalam membantu ahli keluarga ini untuk menerima ataupun yang dalam keadaan syok ini, untuk faham bahawa mereka
sedang dalam keadaan syok, jadi perlu bantu. Dan dalam psychological first aid, di mana kita ada 3L, iaitu kita kena lihat dahulu, look, bagaimanakah situasi keluarga itu. Kemudian kita perlu mendengar, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang orang selalu kata apa orang tu, ajal, maut di tangan Tuhan, tetapi sebenarnya kita kena faham dan kemudian kita linkkan dengan beri support system yang terbaik, insyaAllah. Okey, kita ada 5 pasal trauma itu sendiri dan kemudian ada 3L yang perlu kita ambil kira sebagai ahli masyarakat. Tapi kita bercakap tentang perkara ini, apa doktor katakan tadi, seorang isteri yang kehilangan suaminya, ibu ayah yang kehilangan anaknya dan juga anak-anak yang mungkin kehilangan bapa mereka. Kita bercakap sebagai ahli masyarakat hari ini dan kadang-kadang kita nak tahu berita yang terkini, nak jadi nombor 1 dan sebagainya. Kita lihat ada video-video yang dikongsikan tanpa kita sedar, video ataupun gambar-gambar itu tak sepatutnya dikongsikan kepada ahli keluarga ataupun ahli masyarakat yang lain. Bagaimana sebenarnya ini juga boleh memberi kesan dan juga impak yang besar kepada ahli keluarga ini? Okey, betul tu Fiza. Sebenarnya kalau kita kongsikan video-video yang viral ini, adakah ia membantu atau adakah ia memburukkan lagi keadaan trauma keluarga itu? Sebenarnya kalau dia, contoh kalau pada permulaan, pagi tadi pun saya dengar ada kapten tu berkata bahawa ia membantu daripada sudut penyiasatan. Tetapi kalau kita memviralkan dia, sebenarnya secara tidak langsung kita menunjukkan keadaan tragedi ataupun naas, saya minta maaf, yang ngeri itu, mungkin dia akan memberikan kesan kepada keluarga. Bayangkan kalau anak-anak lihat, kesan ini akan tertinggal dan kita panggil etch dalam memori mereka. Dan secara tidak langsung dia akan kita risaukan, memberikan kesan yang berpanjangan kerana keluarga ini sedang bersedih. Dan bila kita lihat semula keadaan ini berulang-ulang kali, dia tentunya akan memberikan kesan trauma yang berpanjangan. Dan kesan trauma ini yang kita risau akan membawa kepada kesihatan mental. Okey. Baik. Okey doktor, itu dari segi visualnya. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang ini dengan ruangan-ruangan komen yang terbuka, mereka bebas untuk berkata. Jadi bagaimana kita sebagai ahli masyarakat untuk dididik untuk tidak mengeluarkan komen keterlaluan ataupun tidak sensitif? Ini juga perlu ada garis panduan sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya bila Farin tadi sebut tentang sensitivity, kita semua perlu sensitif terhadap apa yang berlaku kepada ahli keluarga, dan kita sebagai masyarakat juga tahu tentang berita ini dan rata-rata memang semua orang terkejut. Dan bila kita kata tentang viral komen, adakah ia membantu? Ada sekiranya dia tidak membantu, reserve your comment. Simpan dahulu komen itu kerana kita hendak memastikan bahawa emosi itu terjaga. Emosi ni Farin, kalau kita biarkan dia semakin teruk, dia memang akan merundum dan akan memberikan kesan yang sangat mendalam kepada keluarga itu sendiri. Macam saya katakan tadi, kadang-kadang mereka ni tak dapat nak luahkan, mereka simpan. Dan bila mereka simpan, itulah yang mereka akan terganggu. Dan adakah kita sebenarnya hendak menggunakan satu, kita kata pancing emosi. Adakah kita pancing emosi itu akan memperbaiki atau akan memperburukkan lagi? Memang sedap semuanya di hujung jari, tetapi adakah ia sebenarnya memberikan kesan yang baik? So apa peranan kita sebagai ahli masyarakat? Itu sebenarnya yang kita perlu didik masyarakat. Kita kena faham, kalau kita nak viralkan tu, kesan kepada diri. Dan ada juga bila kita tayangkan berkali-kali, dia yang kita panggil vicarious trauma, di mana orang yang melihat boleh terkesan walaupun mereka tidak mengalaminya. So ini ialah secondary punya kind of trauma yang kita risaukan. So sebenarnya apa yang kita kongsikan itu perlu diverifikasikan. Jangan main nak share sahaja kerana dia akan memberikan kesan yang memang tidak baik kepada masyarakat dan tentu-tentunya kepada ahli keluarga itu sendiri. Sebab apa yang ditulis ataupun komen-komen yang kita lakukan itu akan sentiasa ada di media sosial itu sendiri. Betul. Jadi dalam masa yang sama, ahli keluarga yang terkesan ini pastinya memerlukan masa untuk mereka sembuh ataupun heal daripada perkabaran duka penerimaan ini. Berapa masa yang sebenarnya kita sebagai ahli terdekat dan juga ahli masyarakat harus memberi peluang kepada mereka ini untuk proses healing ini, doktor? Saya suka dengan sekarang anak-anak muda memang sebut banyak perkataan healing. Healing ini di dalam grief ataupun trauma, kesedihan yang melampau ini, macam saya katakan tadi 5 fasa. Tadi first fasa ialah shock ataupun penafian. Nombor 2 adalah marah. Nombor 3 dia mula bagin. Maksudnya, ya Allah, pulangkan kembali suamiku ataupun sampai dalam nahas itu. Dan nombor 4, mungkin sekiranya ini tidak dapat dipantau akan meninggalkan kesan depresi. Dan sekiranya mereka takat ini tidak reti ataupun tidak faham untuk menangani emosi itu, dia akan terus kekal ataupun menjadi depresi yang semakin teruk. Dan kemudiannya yang kita hendak ialah acceptance. Dan sebenarnya fasa-fasa ini, Fiza dan Farin, ialah fasa yang mereka perlu lalui kerana ini adalah proses penyembuhan. Untuk sembuh, fasa-fasa ini memang mereka akan perlu lalui. Dan bila tadi Fiza tanya saya tentang soalan yang sangat baik, berapa lama masa? Masa itu bergantung kepada bagaimana hubungan dengan mangsa.
dan adakah mereka ini mendapat sokongan yang padu daripada orang sekeliling dan bagaimana mereka tahap kesihatan mental mereka juga pada kala itu. Kalau sudah sebelum itu sudah mungkin terganggu, dia akan memberikan kesan yang paling buruk. Dan yang paling penting sekali ialah macam saya kata tadi, support system daripada orang luar, daripada ahli keluarga ini penting. Itu sebabnya dalam kita hendak berkongsi, kita kena pastikan bahawa apa yang mereka lalui ini kita faham, kerana fasa penyembuhan ini berbeza mengikut bagaimana mereka boleh menerima keadaan itu. Dan kita hendak bantu mereka ini sebenarnya daripada menanggung beban yang berat di dada, di bahu mereka ini. Contohnya kalau dalam mereka berasakan macam carry 50 tan, kita nak kurangkan seminima yang mungkin, kerana fasa penyembuhan ini, grief ini, dia tidak akan hilang. Dia akan sentiasa berada di situ. Dia akan sentiasa teringat. Apa yang kita hendak kekalkan ialah memori. Memori bersama orang yang tersayang. Itu yang penting sebenarnya. Yang ini masyarakat perlu faham. Okey, doktor. Di penghujung perbincangan kita ini, apa yang kita perlu adalah empati terhadap apa yang berlaku ini. Peranan ini harus kita galas sebagai seorang ahli anggota masyarakat, walaupun kita mungkin tidak ada hubungan bersama dengan waris dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan bila berlakunya perkara-perkara sebegini, khususnya kepada waris-waris yang tinggal ini, doktor? Okey, pada waris-waris yang tinggal ini mudah untuk kita kata bersabar. Tapi sebenarnya untuk mereka bersabar ini sangat sukar. Sebab macam tadi saya suka bila Fiza katakan empati. Apa maksud empati? Empati ialah bila kita meletakkan diri kita sendiri dalam keadaan mereka itu. Jadi bila kita dah letakkan, adakah mudah kita untuk menerima kehilangan orang yang tersayang? Apa yang kita boleh buat, apa yang kita kena faham ialah memberikan mereka ruang privacy. Kadang-kadang bila kita terlalu kerap bertanya khabar, itu bagus. Tetapi bertanya khabar nak tahu apa jadi, yang itu mengganggu sebenarnya. Jadi ruang privacy, memberikan sokongan. Sekarangnya mereka memerlukan bantuan daripada segi sudut fizikal, contohnya melayan anak-anak mereka yang mungkin yang masih kecil, dan juga daripada bantuan kewangan. Itu yang perlu kita laksanakan, dan empati itu sangat penting dan perlu dididik dalam setiap jiwa masyarakat kita. Baik, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Azmawati Muhammad Noor dari Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Baik, dan kalau kita lihat, kami juga di Wanita ini merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga, dan diharapkan perkongsian dan perbincangan kami hari ini telah memberikan suatu panduan kepada ahli masyarakat bagaimana kita boleh membantu ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam naas yang berlaku semalam. Kalau kita pun berasa sedih dan juga sebab, apatah lagi ahli keluarga dan juga rakan-rakan terdekat mangsa nahas pesawat tersebut. Jadi sama-samalah kita berlapang dada dan mengambil jalan terbaik untuk mengelak ataupun mengerukkan lagi keadaan bila pihak berwajib terus menjalankan tugasan mereka, insya-Allah. Dan hari ini doktor, sebenarnya kami juga di Wanita hari ini nak kongsikan sesuatu bersama dengan anda penonton. Seperti biasa, topik berkaitan hikayat perkahwinan. Okey, baik. Dan ini cukup menarik kerana dalam melayari atau bakal melayari dunia perkahwinan ataupun rumah tangga, kita harus mengenali terlebih dahulu pasangan kita. Jadi itu yang kita akan bincangkan secara terperinci sebentar saja lagi. Kongsikan komen anda sebarang perkongsian di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3, dan jangan lupa TikTok dan juga Instagram kami. Kita berehat dahulu, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Mama dengan Papa nak dara buat apa? Mama dengan Papa nak dara kahwin dengan anak kawan Papa. Tapi ini bukan paksaan ni cadangan je. Apa nama dia? Namanya Sekejap. Tak apa, jangan. Kalau Dara setuju, Dara tak nak tahu siapa nama dia, siapa dia, semua tak nak kenal. Dara nak nikah terus. Dia tak nak jumpa, Mi. Tak nak jumpa, tak nak kenal, tak nak tahu pun siapa nama dia. Kenapa, Mi? Muka dia buruk ke, Mi? Ada pula cakap macam tu. Rupa tak penting. Yang penting tu hati. Sayang macam ni, sayang. Abang sekarang ni dah jadi suami saya. Abang tak boleh nak pentingkan diri sendiri. Sayang adalah tanggungjawab abang. Jadi abang tak boleh ikut perasaan abang. Okey? Sayang pun. Kita ni dua-dua sama-sama api tau, sayang. Jadi, salah seorang kena jadi air. So, abang rasa biarlah abang jadi air. Sebab abang akan redupkan hati sayang tu setiap kali saya marah. Lagi?
Lagi okey, abang akan pastikan yang sayang sentiasa selamat dan abang takkan benarkan siapa-siapa pun sakiti hati sayang. Tahu? Abang akan make sure takkan ada apa-apa kekurangan pun. Abang. Ya sayang. Abang janji dengan sayang. Abang akan sayangkan sayang sampai bila-bila. Baiklah, kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Itu tadi antara sedutan drama yang dikongsikan. Topik kita hari ini iaitu tentang bagaimana sebenarnya untuk kita mengenali pasangan sebelum mendirikan rumah tangga, ataupun kita cakap tentang ta'aruf ini, Fahrin. Ta'aruf. Okey, baik. Jadi bersama dengan kita pada hari ini, kita bersama dengan Anita Baharum. Terima kasih Anita. Terima kasih juga. Seperti biasa, hadir bersama suami ni yang kacak bergaya pada hari ini, berbaju Melayu. Engku Isyamuddin Tuan Lusin, terima kasih. Dan juga sahabat saya, ini dia Ustaz Azam Al-Kazali. Hari ini berada di studio, Ustaz. Alhamdulillah. Selalu dekat dalam kereta. Dalam kereta. Dalam perjalanan ke si pentas, tak sampai itulah. Hari Tak ini sampai. Ini pun sampai. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita tidak mulakan soalan kita dengan Ustaz, tapi kita mulakan soalan kita kepada Anita dan juga Ungku sendiri. Okey, kalau bercakap tentang kenali pasangan sebelum mendirikan rumah tangga ini, mungkin rata-rata ramai pun dah baca tentang kisah antara Anita dan juga suami. Tapi kalau boleh dikongsikan, di usia sebegini diberikan rezeki untuk mendirikan rumah tangga, sekali lagi, berapa lama masa yang awak ambil untuk mengenali pasangan? Okey, sebenarnya sangat singkat. Bertaaruf pada awalnya hanya 5 bulan sahaja. Bulan 5 2022, bulan 19 bulan 10 declare. Okey. Ada declare lagi tu Ada declare, ada dia kena meluahkan sesi meluahkan perasaan yang sebenar-benarnya. Teringat sama cerita muda tu. Itulah declare kan. Okey. Kayaknya Ungku Syam declare bulan 19 bulan beritahu dia suka. Lepas tu kita cakap okey, nak kahwin lah. Nak kahwin cepat. So bulan 12 kahwin. So dalam masa sebulan kita orang masa bulan 11 tu memang ta'aruf betul-betul lah. Itu lebih mendalam lah. Yelah, saya ingat masa tu saya telefon Anita, Anita kata insya-Allah nak berikan rumah tangga. Okey. Okey, dan dalam sepanjang tempoh tu agak cepat. Okey, bagaimana proses tu dilakukan? Ada berjumpa banyak kali ke, ataupun banyak persoalan, banyak temu ramahannya ke, ataupun bagaimana? Okey, nak cakap okey. Sila, sebenarnya kalau nak ikutkan bertemu tu tak banyak kali. Cumanya kita lebih banyak berjumpa sekali dua je, tapi kita bawa kawan-kawan orang tengah lah, supaya nak memudahkan cara kan. Jadi matlamatnya adalah supaya untuk kita tahu matlamat hidup, ke mana arah tuju kita, perkahwinan kita, apa semua tu. Jadi objektif tu kita nak kena align lah. Nak kena align daripada segi matlamat, objektif ke mana arah tuju, barulah kita boleh pergi ke peringkat seterusnya kalau dah align. Sebenarnya seram juga sebab tempoh perkenalan terlalu singkat. Betul ni, sebab kita pun ramai kat kawan-kawan lain kan. Tapi kita macam nak pilihan kali ni kali kedua. Kita pun bukannya umur muda lagi. So betul-betul kena pemilihan betul-betul. Banyak persoalan yang kita tanya. Pakai orang tengah juga, pakai kakak angkat akan kau nak kahwin dengan adikku kan? Macam ni Kak Reni tu. Okey. Jadi saya suka apa yang dilakukan oleh Anita dan juga Engku sendiri, mana mereka mencari cara terbaik untuk mengenali diri masing-masing dengan lebih dekat lagi. Ustaz, ini perkara yang penting kita nak kongsikan hari ini. Tapi kalau kita lihat zaman dulu-dulu, ibu ayah kita ni, mereka ni tak sempat nak bercinta. Tak ada masa kan nak berkenalan-kenalan, nak jumpa dating-dating. Sibuk nak cerita itu jam. Kan? Dan kadang-kadang mereka ini mendirikan rumah tangga atas orang kata atas orang kenalkan dan sebagainya. Adakah bercinta selepas kahwin ataupun tidak mengenali pasangan sebelum kahwin ni sesuai lagi pada zaman kita hari ini? Kalau ada Fiza itu spesies rare tu. Maknanya memang luar biasa. Tapi hebat. Sebenarnya bukan you all je, saya pun tapi sebab kita hari ni sebagai panel. Kalau kami guest kat sini, kami cerita kan mati tiba. Baik. Tuan-tuan, para penonton, alhamdulillah. Terima kasih Fiza Bila mana bicara tentang topik kenal pasangan ini, kita harus memang dalam Islam sendiri, Nabi SAW sunnah kepada kita untuk kenal tunang kita. Barangkali mungkin di kalangan kita ni, Ustaz, saya ni kahwin tak kisah. Siapa-siapa pun saya boleh je kahwin. Kita takut kahwin dengan scammer. Maknanya ada perkahwinan. Sekarang ni banyak perkahwinan scammer, bagai-bagai. Ini bahaya. Itu sebab Nabi ajar kepada kita, kalau dah bertunang, tengok tunang kita. Tengok mukanya. Mana sekadarnya pastikan betul memang itu dia. Itu sebab kalau nak menikah pun, dia kata tengok betul tak ni bininya, betul tak ni pasangannya. Sebab kadang-kadang, minta maaf Fiza, Fahrin, Nita dan juga Engku yang mulia, bila mana kita bicara tentang ta'aruf ini, berkenalan ini, ramai orang terlepas pandang. Alah Ustaz, kita nak bercinta lepas kahwin. Ya, boleh bercinta selepas kahwin. Tapi pastikan perkenalan itu sebelum perkahwinan.
Sebab ramai orang kadang-kadang dia berkenalan lepas kahwin, ingat ya, manusia ini berbeza-beza. Manusia ini sangat berbeza. Contoh, 5 tahun pertama perkahwinan, memang baik sangat je. Selepas 5 tahun kemudian, wallahu a'lam, kita tak tahu. Itu sebab sebelum kahwin berbeza. Selepas kahwin berbeza. Sebelum kahwin minta maaf cakap buang angin pun wangi. Contoh Farid kan. Wangilah sedap abang lah lagi. Contoh kan. Cuba lepas kahwin, gaduh. Banyak contoh Contoh real kan. Sebenar ke? Jadi maknanya kalau kita berkenalan, cumanya dalam tempoh kita pengenalan itu sebab dalam agama dia ada merisik. Ya, merisik itu untuk menentukan dia ni kosong ataupun tidak. Tiba ada orang datang merisik, maknanya dia tak ada siapa-siapa lagi. Maka boleh teruskan untuk proses seterusnya itu pertunangan. Tunang ini pula ada tempohnya. Dalam tempoh macam tadi kalau kita tengok cerita Nita tadi kan dengan Yang Mulia Engku, bila mana dia bertunang, maknanya tempoh yang singkat. Saya sendiri pun kalau dengan pasangan saya, isteri saya jumpa 12/12/2014. Dapat tak? Jumpa first time. Tiba-tiba dia datang angin tiup. Janam. Macam kita tengah bayangkan tu. Macam kan instant tiba kan. Jadi maknanya kita jumpa. Tak kenal pun. Tapi kita ada adik. Saya ada adik perempuan yang tolong jalankan. Bila jumpa, kita ta'aruf bagai-bagai. 6/6/2015 tunang. Dan nikah 9/10/2015. Maknanya dalam tempoh itulah, tunang itu kita kenal betul-betul. Okey, maafkan saya nak mencelah sikit. Ini soalan terbuka kepada tiga-tiga lah kan. Bila kita cakap tentang ta'aruf tempoh perkenalan tu, kalau zaman sekarang ni, kalau kita nak tanya kepada pasangan kita, gaji awak berapa? Apa komitmen awak? Ada sitos tak? Wow. Wanita, wanita kalau Setuju. bertanya soalan sebegitu, apa komitmen yang anda ada? Mungkin ada tanggungjawab ataupun ada ambil loan dan sebagainya. Wanita akan dilihat sebagai wanita yang materialistik atau materialistik. Tapi dalam zaman kita hari ini perlu juga, sebab bila kita mendirikan rumah tangga dengan pasangan kita, kita bukan saja berkahwin dengan kebahagiaan dia, permasalahan, kesedihan, kedukaan, kita kena kahwin sama-sama. Mungkin saya buka kepada ketiganya. Soalan orang matang ni, wanita yang masalah macam gini soalan dia. Kalau kita masa berkenalan, kita pas pada kakak angkat kita untuk tanya, kerja apa? Boleh ke jaga? Sebab sebelum ni pun dia ada anak-anak juga. So mampukah nak tambah lagi anak? Kita tanyalah soalan-soalan detail supaya kita rasa berkemampuankah dia untuk menjaga kita? Tanyalah. Engkau? Ya, saya pun setuju dengan isteri saya. Maknanya masa sesi bertaruh tu kita tanya sebanyak mungkin soalan untuk kita put everything on the table. Sebab kalau tidak nanti kan tak nak sorok-sorok, lepas tu bila dah kahwin barulah kita found out, tahu yang ada masalah itu masalah ini. Jadi masalah kita letak atas table sekarang so that kita kenal pasangan kita. Saya nak celah pula kali ini. Okey, tapi itu sudut pandang wanita tau. Tapi kalau lelaki tiba-tiba, okey, ini kita jujurlah. Bila seorang wanita tanya kita macam tu, kita rasa macam mungkin apa masalah apa masalah? Kenapa tak percaya pada kita? Tapi sebenarnya Farid, dia menarik sebenarnya. Bukan saja membicarakan tentang keuangan dan sebagainya. Sebenarnya sepatutnya kita sebelum kahwinan, kalau contoh orang nak menikah, kalau ingat baliklah Farin dulu, kita kena cek HIV test. Kemudian untuk kesihatan dan keselamatan keluarga. Yang kedua sebenarnya memang perlu keuangan tu sangat penting. Dan sangat penting. Dan itu sebab dalam kursus perkahwinan, kalau di Johor memang ada kursus pengurusan keuangan selepas perkahwinan. Dan sebenarnya bukan saja itu, kalau saya mencadangkan kita buat juga ujian saringan personality. Sebab apa? Kita nak kenal pasangan kita, personalitinya bagaimana. Maknanya sebelum berkahwin, kita buat ujian. Mungkin kalau orang biasa ujian mental, DAS dan sebagainya, kita belajar psikologi. Jadi maknanya ujian personality nak tahu pasangan kita ni orang apa. Orang hati ke, orang telinga ke, orang mata ke? Ada. Itu sebab bila kita tahu, maka mudah untuk kita arrange pasangan kita. Itu sebab tak berlaku pening kepala. Ini kadang orang feeling. Dia jenis feeling. Kita jenis orang outspoken. Cakap-cakap je, sentap, nangis. Contoh. Sebab dia orang feeling. Orang feeling ni jenis cepat tersentuh Fiza ya. Ada keluar mata dah tu. Belum lagi sotong jatuh. Nampak. Contohnya begitulah. Maknanya orang feeling dia ada teknik bagaimana kita approach. Kemudian kalau orang yang akal dia berbeza. Itu sebab kita kena kenal personaliti pasangan. Bila kenal, kita akan boleh, dia ni jenis orang feeling. So, jangan sentuh bab-bab ini. Sebab dia akan cepat tersentuh. Jadi, ini akan menjaga keharmonian rumah tangga. Angkat tangan. Kenapa saya bertanya soalan itu tadi? Sebab baru-baru ini di media sosial ada dikongsikan tentang masalah seorang gadis ini yang mana dia berkenalan dengan pasangan 3 bulan je. Kemudian mendirikan rumah tangga. Selepas mendirikan rumah tangga, dia mengandung. Dia beritahu kat suami. Suami tak happy sebab suami nak menggunakan namanya untuk membuat pinjaman peribadi. Bila tak diberi, tak nak bagi, dia kata isteri ni tak taat dan sebagainya.
niat dia untuk bercinta selepas kahwin, tapi sebab tak kenal sebelum kahwin, akhirnya jadi begini. Kita tak nak masyarakat kita tersalah ataupun macam Ustaz kata kena scam dan sebagainya. Kita perlu berhati-hati. Apa pandangan panel? Ustaz. Nampak tak soalan? Baik, sebenarnya itu sebab kalau kita dalam agama, kita kena waktu tempoh pertunangan, tunang ini adalah satu tempoh untuk kita berkenalan. Berkenalan ini macam tadi Abang Melengku kata tadi, bila kita kenal orang tu, kita kena open table. Mana segala buruk apa, bagi tahu saya ni orang macam ni. Kesihatan pun kena cek juga. Saya ni orang macam ni, orang macam ni, orang macam ni. Sebab apa? Kalau tak beritahu sebelum perkahwinan, kita takut sebab perkahwinan nak angkat handbrake tak boleh. Sebab apa? Dalam pertunangan itu kita boleh batalkan pertunangan. Sebab sekarang pertunangan button dia tak ada angkat. macam mana? Oh, tak ada push button. Okey, fine. Kita canggih, kita Malaysia, pasal dia handbrake. Saja kan. Jadi Ustaz, okey. Sebelum Ustaz sampai tu, saya nak tanya juga. Tapi bila kita bercinta, kata bercinta semua orang ni. Maknanya kita takkan cerita keburukan kita sampai dah terdedah waktu kita duduk sebumbung. Itu sebab dalam tempoh perkenalan itu kena ada orang ketiga yang menjadi sebagai orang yang kita percaya. Rujukan. Rujukan. Contoh macam adik kepada pasangan kita. Maknanya kena ada dia macam ni. Reference. Nampak tak? Oh, nampak ni orang akademik. Macam pun dia gunakan kakak angkat kita untuk mengenal kita lebih. Sebab jadi kadang-kadang tu kenal. Jadi kadang-kadang tu nak tanya Anita sendiri pun saya rasa macam kekok. Jadi saya lebih suka bertanyakan orang ketiga yang baik dengan Anita, dan pada masa yang sama, masa itulah kita nak berkenal dengan orang ketiga yang boleh bagi tahu kita banyak info tentang Anita. Informer. Tapi bila saya suka melihat apa yang Anita dan Engku lakukan, sebab kedua-duanya orang putih kata ada shelf life lah kan, ada komitmen, ada kehidupan masing-masing, dua-dua ada anak sendiri. Jadi bila dengan adanya perbincangan, bagaimana hari ini anda melihat melalui perbincangan ataupun taaruf itu dapat mengharmonikan hubungan rumah tangga anda berdua sekarang ni? So kalau nak balik pada soalan Syaza tadi, kalau macam mana kita nak pastikan kita tak kena scam ke apa semua kan. Jadi bagi saya tak letak terus perasaan saya semasa bertaaruf. Jadi kalau kita dah saya letak perasaan kita dan kita dah nampak wangi semua dah bau wangi, nampak cantik, semua dah elok dah. Jadi kita bertaaruf ni sesi berkenalan untuk tahu hati budi. Exactly. So kalau maknanya kalau kita boleh pergi ke peringkat seterusnya dan kita boleh carry on. Kalau tidak kita mungkin berhenti kat sini. Menonggeng nanti. Masa situasi kita pun sebab on off juga dengan dia masa tu awal-awal tu on off, so dia pun get ready lah apa-apa pun kan. Tapi bila once dia dah macam declare, lepas tu kita macam okey, teruskan. Sebab kita dah get ready. Sebab selalunya kalau jumpa, masa perjumpaan tu dia akan tanya, dia akan ceritakan yang dia punya misi, dia punya matlamat objektif kehidupan dia, apa benda align tak dengan dia. So dah faham dah benda tu. Kadang-kadang kalau jumpa kakak angkat pun cakap dah betul lah, memang bosan lah. Sebab dia suka ceramah. Tak kira. Bagus tu. Sambil ceramah sambil embus lah tu. Tapi apa yang menariknya, tadi di bilik makeup Anita sebab kongsikan sesuatu kepada saya. Selepas mendirikan rumah tangga ni, Anita mencuba sesuatu yang baharu yang mungkin sebelum tak pernah terfikir nak melakukan perkara tu. Hari ini sama-sama melakukan perniagaan cleaning bersama dengan suami. Jadi ini satu perkara yang baru dalam hidup. Bagaimana Anita melihat ini? Itulah kita tanpa taaruf tu kita dah tahu apa misi, apa objektif semua. So bila masuk ni dia cakap okey, kita buat benda ni sama-sama. So kita dah get ready. Okey, aku akan pelan-pelan meninggalkan mungkin apa yang aku suka sikit. So kita buat benda bisnes yang baru. So memang jauh daripada apa yang kita punya ni lah. So alhamdulillah daripada bidang. So alhamdulillah kami sama-sama enjoy. Sama-sama sedang bercinta sekarang. So sama tengah mengharungi kehidupan yang best lah, insya-Allah. Mohon doakan supaya berpanjangan. Amin. Saya berdoakan hari Jumaat ni, insya-Allah. Penting tu. Baik Ustaz. Okey, hari ini kita sebenarnya ada satu pandangan daripada mereka yang dah matang tau, tapi cukup berlaku adil kepada mereka yang melalui fasa perkenalan anak-anak muda di luar sana. Apakah cara terbaik ataupun SOP bertaaruf ni? Baik, menarik. Saya kongsikan ada 3 tips SOP-nya 3 tips. Okey. SKM. Okey. SKM. Saja Koperasi Malaysia tak ada. S yang pertama apa dia? S yang pertama sentiasa bersembang. Okey. Sentiasa bersembang. Bila kita bersembang ni kita akan lebih kenal cara dia bercakap. Kita nak tengok dia bercakap dengan parents dia bagaimana. Bagaimana dia bercakap dengan orang kenalan rapat dia, orang yang dia tak kenal, orang yang dia kenal. Ada orang berbeza. Kadang-kadang dengan orang kenal bukan main, tapi orang tak kenal
tak nak cakap. Introvert. Introvert. Tak, introvert tu pun ada huraian panjang. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah kenal orang sekeliling. Macam tadi lah, mana kita kenal circle dia siapa. Maknanya bagaimana keluarga dia, kawan-kawan dia siapa, dan yang paling penting hobi dia bagaimana. Kita kena tahu sebelum perkahwinan supaya nanti lepas kahwin rupanya hobi dia kerja mancing aja contohlah. Daripada bermancing je akhirnya menyebab tertinggal dan sebagainya. Ikutlah Ustaz. Why not kan? Sebab kadang-kadang orang tak faham. Sebab sebelum perkahwinan beritahu hobi saya mancing tau. Oh baguslah bang. Hobi saya menjahit tau. Baguslah bang, dia pun menjahit sama dengan bini dia. Masalahnya kan contoh. Yang ketiga apa dia? Yang terakhir apa dia? Akhirnya paling penting dan diajak oleh para sahabat apa dia? Musafir bersama-sama. Dengan musafir ini bukan maksud suruh dating dua-dua travel lah. Ustaz tiap minggu bawa isteri dan anak jalan-jalan. Betul. Itu mesti. Saya kena sebulan sekali saya akan bawa check-in, seminggu sekali mesti berjalan. Jadi memang jalan minggu ni dia on call, tak boleh lah. Dia duduk rumah, kita jangan kerja tapi anak jagalah. Jadi musafir bersama-sama. Dengan musafir kita akan tahu bila konflik. Musafir ni penat tau. Orang penat kita akan tahu sikap dia bagaimana. Betul. Waktu dia penat, mana lah buat contoh. Malah lah yang time jam bagaimana sikap dia. Kat situlah kita akan lebih kenal. Oh dia jenis macam ni. Dia jenis macam ni. Oh betul dia. Ini perkahwinan dan normal. Itulah rumah tangga dan dia bukan hitam putih atau A atau B, black and white, tapi adalah warna-warni. Dan kadang-kadang pagi berbeza, petang berbeza, sebelum mengandung beza, lepas mengandung beza, tengah mengandung pening kepala. Contohlah kan. Jadi maknanya dia berbeza-beza. Jadi bila perubahan ini anak satu beza, anak dua beza, dan setiap inilah kita kena seperti katakan kita enjoy saja. Dalam kehidupan kita enjoy, dan inilah perkahwinan kita nak kerana kenal pasangan ini dia tidak terhenti selepas perkahwinan, tetapi dia akan berhenti bila berpisah tubuh dan jasad. Wallahu a'lam. Ini yang orang kata ni saya amar takruf nahi mungkar. Allah. Macam tak kena je. Cuba. Mana ajak kebaikan, buangkan keburukan. Bantu. Tapi daripada apa yang Ustaz katakan, Engku dan juga Anita katakan, bahawa proses untuk kita mengenali pasangan ini bukan sebelum kahwin sahaja. Tapi ia akan terus berjalan selagi kita bersama dengan pasangan kita. Sama ada kita bercerai hidup ataupun kita bercerai mati. Dan kita harapkan daripada perkongsian hari ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada penonton-penonton kita, buat adik-adik, buat anda yang mungkin dalam proses perkenalan, nak menjadikan rumah tangga, takut dan sebagainya. Jangan risau apa yang orang kata, tapi yang paling penting sekali anda perlu mengenali pasangan anda. Tak salah kalau kita tanya tentang kesihatannya, kewangannya, pengurusannya, dan saya suka Engku katakan tentang objektif dalam kehidupan itu. Baik, buat Fiza jugalah sebenarnya. Belum lagi jumpa. Okey, terima kasih sekali. Perkenalan lagi. InsyaAllah. Cuma dia nak kenal siapa tak tahu. Tak tahu. Terima kasih sekali kita cakap pada Ustaz Azhar dan juga Anita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita ada lagi perkongsian-perkongsian menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Gardenia enak dimakan begitu saja. Lagu tu mungkin akan mengambil memori anda buat penggemar roti Gardenia. Jadi hari ini kami nak kongsikan sesuatu kepada anda yang istimewa bersama dengan pengurus pemasaran Gardenia Bakeries Kuala Lumpur Sdn Bhd, iaitu Cik Ina Suhaila Abbas. Apa khabar? Baik. Okey. Kalau cakap tentang roti Gardenia ni memang sinonim dah ramai orang suka roti Gardenia ni. Tapi kita nak tahulah tentang pengenalan produk roti Gardenia Breakthrough. Okey, terima kasih Fiza dan Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Sebenarnya Gardenia Bakeries mempunyai lebih daripada 50 buah produk di pasaran. Dan kita ada beberapa kategori seperti roti putih, roti buku berperisa, roti krim yang digemari ramai, roti coklat, roti jagung. Tapi jika anda ingin sesuatu yang berkhasiat, anda bolehlah mencuba roti Gardenia Breakthrough. Dan roti Gardenia Breakthrough ini adalah salah satu produk yang terunggul daripada Gardenia Bakeries kerana resepinya diformulasikan untuk mereka yang suka makanan yang berkhasiat dan dalam masa yang sama memberikan tenaga. Jadi ia sangat sesuai untuk semua yang sukakan aktiviti lasak maupun bersukan kerana bukan saja berkhasiat tapi memberikan tenaga. Dan Gardenia Breakthrough mempunyai 3 variasi. Yang pertama yang hijau, roti gandum penuh, dan yang kedua yang warna purple adalah roti mil penuh dengan gandum ungu Kanada. Dan yang terbaru, kami baru saja melancarkan yang berwarna emas ataupun brown ni
Okey. Roti brand dan germa gandum dan ia baru saja dilancarkan pada 1 Ogos 2023. Oh, fresh from oven ni. Yes. Beberapa hari je kan? Okey. Betul. Mungkin Ina boleh kongsikan lagi lah tentang roti Gardenia Breakthrough Brand dan germa gandum ni yang baru je dilancarkan. Macam mana sebenarnya dia boleh menjadi pencetus utama untuk Gardenia menghasilkan roti ni? Okey, sebenarnya ceritanya agak menarik. Roti ni dulu pernah dipasarkan beberapa tahun yang lalu, tapi semenjak Selangor pernah dilanda banjir yang sangat teruk pada Disember 2021, mungkin ramai yang tak tahu, salah satu kilang Gardenia Bakeries telah tenggelam dan kami terpaksa memberhentikan pengeluaran dan salah satu produk yang terpaksa diberhentikan buat sementara waktu adalah produk ini. Jadi kami mengambil kesempatan untuk melihat balik apa yang boleh dinaik taraf formulasi produk. Sementara produk tak ada kat pasaran, kami bekerjasama dengan para pakar R&D kami dan kami membuat pelbagai research study, terutamanya pengguna kami, para ibu-ibu di luar sana, dan kami bertanyakan kepada mereka apa yang mereka mahukan apabila memasak sarapan pagi, sarapan petang pada anak-anak mereka. Jadi para ibu-ibu ini majoritinya mengatakan mereka inginkan sesuatu yang senang untuk dimasak, berkhasiat dan juga secara spesifiknya mereka mahukan makanan yang ada kalsium. Jadi terciptalah kami melancarkan roti brand germa gandum ini dengan tinggi kalsium. Wow, dan ini berita baik buat semua ni yang memang mencari sesuatu yang mudah, tinggi kalsium melalui makanan. Yes. Tapi nak tahu jugalah, selain daripada kalsium tinggi, apa antara kebaikan-kebaikan lain yang ada dalam roti ni? Okey, sebenarnya siapa yang menjamah selera menggunakan roti Gardenia Breakthrough ni bukan sahaja tinggi kalsium, tapi kami ada kebaikan aktif. Apa itu aktif? Aktif adalah 8 kebaikan nutrisi yang para ibu boleh memberikan ke anak mereka dalam setiap hidangan. Hanya dengan 2 keping sahaja mereka akan mendapat tinggi kalsium, tinggi vitamin A, tinggi vitamin E, tinggi protein, tiada lemak trans, tiada kolesterol dan juga rendah lemak. Jadi sebenarnya bukan senang nak dapat satu produk yang boleh ada 8 kebaikan. Jadi jika anda tak tahu nak mulakan pemakanan yang sihat, nak mula dengan produk apa, saya boleh sarankan untuk mencuba produk yang baru dilancarkan ini sebab teksturnya sangat lembut seperti roti putih tapi dengan kebaikan 8 nutrisi ini. Wow. Tapi saya kiranya mungkin penonton juga tak nak tahu sebab mereka ni tak sabar nak dapatkan roti yang terbaru ini. Bagaimana mereka boleh mendapatkannya, dekat mana dan harganya berapa? Okey, saya sebenarnya gembira. Sebenarnya roti yang baru dilancarkan ini harga sangat berpatutan. Jadi kita tidak memerlukan bajet yang banyak untuk memulakan pemakanan yang sihat. Sebuku hanya RM3.50 dan ia dipasarkan secara meluas seluruh semenanjung Malaysia, tidak kira di pantai timur, barat ataupun selatan, semua ada di kedai-kedai berhampiran anda. Kiranya dengan accessibility yang mudah dan juga harga yang berpatutan. Ini berita gembira untuk semua sebab boleh dapat kat mana-mana je. Betul. Okey, dan mungkin boleh kongsikanlah juga sempena pelancaran produk baru ni, ada tak apa-apa promosi terkini untuk para penggemar roti Gardenia di luar sana? Okey, ini yang menariknya sebabnya saya ingin menjemput semua penonton wanita hari ini di luar sana pada esok hari, Sabtu 19 Ogos 2003 bertempat di Taman Metropolitan Kepong dari pukul 3 hingga 6 petang. Jemputlah ramai-ramai sama kita exercise di Taman Metropolitan. Kita juga boleh membeli promosi barangan daripada Gardenia, boleh beli seperti di kaca TV ada promosi combo A ataupun combo B. Dengan setiap pembelian RM10 saja anda bakal melayakkan diri untuk memenangi wang tunai sehingga RM3,500. Dan bukan itu saja Fiza, seorang pemenang tuah bakal membawa pulang kereta baharu. Wow, saya boleh masuk? Boleh. Okay. Semua orang boleh dijemput. Dan kami juga ada DJ-DJ kegemaran daripada Radio Hot FM dan juga artis-artis kegemaran seperti yang tertera di kaca TV sebentar tadi. Okey. Tapi rasanya penonton-penonton wanita ni tak puas lagi dengan Cik Ina kita bercakap. Mungkin ada sedikit pesanan yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton wanita hari ini dan juga penggemar roti Gardenia, terutamanya Gardenia Breakthrough ni. Ya, okey. Jadi jika anda ingin memulakan ke arah pemakanan yang lebih sihat tapi tidak tahu ingin memulakan dengan makanan roti yang mana, saya syorkan untuk menggunakan roti yang berwarna emas ini kerana teksturnya lembut dan anda tidak akan mempunyai masalah. Sebab kita daripada research, kita tahu ada orang nak makan roti sihat tapi dia kata tekstur terlalu keras. Jadi roti ni memang lembut macam roti putih tapi dengan 8 kebaikan aktif. Jadi akhir kata dari saya, esok sambil kita bersenam dekat Taman Metropolitan, bolehlah kita bersama-sama membeli produk barangan Gardenia Breakthrough dengan harga promosi dan juga mana
tahu jika anda bertuah, anda bakal membawa pulang wang tunai. Dan akhir kata, kekal aktif dan bertenaga bersama Gardenia Breakthrough kerana anda pasti dapat mengatasi setiap halangan. Saya nak tanya, tadi yang awal saya nyanyi tu lulus ke tak? Lulus. Okey. Jadi pastikan anda kekal aktif dan bertenaga bersama dengan Gardenia Breakthrough. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Ina. Jadi kalau nak jumpa Cik Ina dan juga rakan-rakan yang lain nak dapatkan harga promosi daripada Gardenia Breakthrough ini, jangan lepaskan peluang esok berpiknik bersama dengan mereka di Kepong. Dan anda berpeluang juga mendapat pelbagai hadiah-hadiah menarik dengan pembelian yang sangat-sangat berpatutan. Kita nak berehat dahulu seketika sambil saya nak makan roti. Kita jumpa sekejap lagi. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita kembali di Wanita hari ini dan di penghujung hari Jumaat ni, siaran hari Jumaat ni kita ada satu juga istimewa lah. Kalau biasanya kalau kita cerita pasal pisang ni orang biasa pisang goreng. Tapi hari ni kita ada pisang cheese dan juga popia pisang. Wow, popis Ya, okey. Kita popis. bersama dengan dua orang tetamu kita hari ini, Shakila dan juga Hakimi. Okey, pantas tu Hakimi tu buat tu. Okey. Jadi Hakimi sekarang ni tengah buat bancuhan untuk tepung goreng pisang je. Okey, Shakila, dengarnya baru setahun buat perniagaan ni. Macam mana awak boleh tercetus idea untuk buat ni sambil-sambil Hakimi buat tu kan? Sebab saya suka makan pisang goreng cheese. Oh, sebab awak suka makan pisang goreng cheese. Okey. Kita orang niat nak berniaga. Lepas tu kita orang pilih pisang goreng cheese lah nak berniaga. Okey. Dan kemudian kan kalau kita lihatlah dia macam inovasi jugalah kalau kita tengok, bukan saja ada ramai juga nak buat inovasi-inovasi yang sama, tapi keistimewaan yang Shakila dengan Hakimi punya ni apa yang kalau kita boleh kongsikan? Dia punya cheese, sebab cheese dia melting dalam mulut. Wow. Memang kalau kita makan tu dia rasa cair je. Lepas tu dengan coklat dia, kita pakai coklat yang cair je. Kita tak pakai yang sagat punya. Lepas tu coklat dia pelbagai. Macam-macam jenis coklat. Kita boleh rasakan sambil-sambil tu? Boleh. Tapi Hakimi sambil-sambil Hakimi terus je buat. Nak tanyalah, kalau pisang goreng ni, dia ada pelbagai jenis pisang yang kita gunakan kan? Kalau saya suka pisang tanduk. Tapi kalau anda punya pisang untuk pisang cheese ni, pisang apa yang sesuai digunakan sebenarnya? Kita orang pakai pisang abu. Pisang abu. Kalau Hakimi sendiri, macam mana anda nak pilih pisang yang elok tu? Kena pandai lah. Kena pandai. Nak ambil air bawah meja? Tak apa, saya ambilkan. Saya ambilkan. Tidak tak banca kita. Kenapa tak cakap? Ini malu pula sekarang. Okey, pisang abu. Pisang lain tak boleh ke? Kenapa pisang abu juga yang dipilih? Sebab lagi pisang senang. abu dia manis. Kalau pisang awak tu dia macam masam sikit kan. So kalau dia dah manis, kita kira makanan tu memang lagi tambah manis lah. Sambil-sambil kita borak ni, Kimi dengan Shakila boleh buat je. Apa nak buat? Mungkin saya Riza, kalau pisang, saya suka yang pisang emas di bawah belayar. masak sebiji dan tepeti. Ya. Okey, kalau kita lihat dekat depan ni ada variasi pelbagai jenis pisang cheese dan juga popia cheese. Okey, sambil-sambil buat tu, Kimi dengan Shakila mungkin boleh kongsikan ini perasa apa? Ini perasa apa? Yang ni green tea. Ni coklat Oreo dengan biskop. Strawberry. D&D. Yang ni ada sambal kicap. Ni apa tadi? D&D. Okey. Dia ada 3 jenis coklat. Dia ada milk coklat, white coklat, dark coklat. Nak rasa mana kan? Nervous lah. Lepas tu yang ni popia pisang. Okey, awak punya best seller mana lah yang paling selalu orang order lah? Yang best seller D&D. Rasa Tempat tak? yang best seller. Dah cukup gula je ni. Tapi boleh. Saya rasa. Okey, sambil-sambil tu, ini popia pisang ni kalau kita tengok apa nama tu menggunakan kulit Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit popia biasa je dan kemudian pisang yang nanti kita letak dalam ni, maknanya pisang tu belum masak juga lah Pisang ni dah masak dah. Okey, pisang yang dah masak maksudnya dia mentah macam ni. Tak perlu digoreng lah. Tak perlu digoreng Betul juga masak goreng lah. Okey. Baik. Okey. Dan kemudian dari segi sambutannya pula macam mana ni? Sigilah, Kimi. Farin, awak kata awak suka pisang ni. Apa kata awak rasa? Saya juga Saya yang sambal kicap. Tak baik awak tak rasa. Yang itu awak dah biasa rasa kat Johor. Awak rasa ni, Ini sebenarnya pertarungan siapa nak makan ni tu. Awak rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, mungkin boleh anda kongsikan Shakila, apa IG kalau penonton-penonton nak beli, kena pergi kat kedai ke ataupun boleh order ke macam mana? Order online pun boleh ataupun datang dekat gerai kita dekat Damansara Damai dekat tepi jalan. Oh, okey. Ada Instagram tak? Instagram kita Pisang Bite. BYTE sebab yang tertera tu. Okey. Jadi macam mana rasanya Farin? Sedap. Awak nak rasa? Saya rasa yang kicap ni lah. Okey. Sedap dekat petang dah 2 hari saya pergi cari pisang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Memang sedap dan manis. Siapa yang menggemarinya boleh mencuba. Okey, ini sebenarnya menariknya kan di Malaysia ni. Inovasi segala makanan, segala resepi dan inilah asal usulnya pisang goreng dah dengan cheese, dengan manisan-manisan yang saya pasti ada penggemar-penggemarnya. Okey. Cuba tunjuk cara nak gulung tu. Okey, satu lagi saya nak komen ni Kimi. Dia punya bancuan dia punya tepung ni crunchy dan memang sedap. Betul-betul. Saya pun setuju dengan Farin, memang pisangnya ni tepungnya sangat-sangat crunchy. Macam mana kita nak elakkan daripada pisang yang kita beli tu dia lemau lembek pisang yang dah goreng. Kadang-kadang kalau kita simpan kan dia jadi macam lembek ke macam tu. Dia jangan cari yang terlalu masak lah. Dia jangan terlalu masak. Dia kena yang sedang elok. Sedang elok. Colour dia kuning. Macam mana anda berdua pandai ni? Takkan sebab minat masak, minat makan je tiba-tiba boleh jadi pandai buat resepi ni. Kalau orang tengok dekat YouTube je. Tengok YouTube. Pasal lagi pun mak ngayah saya sebelum ni dia ada ni meniaga pisang goreng juga. Tapi sekarang dia orang dah tak meniaga lah. Jadi kena turun-temurun lah juga ni. Tapi ini dah diinovasikan lah. Kalau dulu pisang goreng biasa tapi sekarang ni ada pelbagai di atasnya. Saya dengar awak nak rasa yang ni pula kan? Dah sudah. Nanti saya tak pakai tengah hari nanti kan. Ini sama dengan baju. Yelah. Okey. Oh, dia untuk dengan saya ni. Baik. Bismillah. Sebab bukan apa penonton-penonton dekat kat Facebook diorang selalu komen, Farid Ahmad tu jarang nak makan. Hari ni kita tengok Farid Ahmad makan. Sedap. Kejap, yang ni apa? Green tea. Green tea. Rasa green tea. Sedap. Saya kira saya memang dekat tepung tu. Saya memang suka betul lah. Okey, kita dah boleh goreng ke? Boleh. Okey, berapa lama masa yang kita perlu untuk goreng? Sebab kalau kita goreng pisang biasa dia bersalut dengan tepung je kan. Tapi ni sebab dia ada kulit luar yang lebih tebal. Macam kita nak tahu dalam dia pisang tu dah masak? Daripada luar je. Tengok. Daripada luar je. Dia dah masak tu kira dah masak lah tu. Okey. Kimi boleh goreng lah pisang tu. Okey, tapi Fahrin nampaknya kita pun dah sampai di sini sahajalah siaran kita untuk hari ini. Kita juga nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton wanita hari ini. Iaitu untuk panggilan untuk pengguna TikTok di Malaysia. Bersempena dengan TikTok Awards Malaysia yang akan datang di TV3. Jom have fun bersama TikTok creators di Pasar Seni Kuala Lumpur. Ada sesi meet and greet, persembahan nyanyian, game dan boleh menang pelbagai cenderawasih menarik. Jadi jumpa di Pasar Seni 19 dan 20 Ogos ini jam 11 pagi. Dan Isnin nanti siapa yang mungkin sama-sama macam Fiza ni suka overthinking. Jadi siapa yang overthinking jangan lupa untuk bersama kami pada hari Isnin ni. Itu topik kita Fiza. Overthinking Awak banyak fikir. Awak cakap dengan diri sendiri ya? Bukan, pasal awak nak makan pisang tu awak suruh saya makan pasal awak overthinking. Okey. Kita nak jumpa hari Isnin nanti. Jadi kepada anda semua selamat berhujung minggu, jaga diri di waktu ataupun kesempatan yang terluang, luangkanlah masa bersama dengan ahli keluarga. Baik, petang ni bolehlah beli goreng pisang ni. Makan bersama menu petang kan? Sama pisang. Okey, baik, kami tinggalkan dari sini kepada kaum madam, jangan lupa bersolat Jumaat insya-Allah. Panjatkan segala doa-doa yang terbaik untuk kita semua. Penerbit mungkin tak dengar, kita dah kongsikan topik. Betul. Overthinking. Penerbit kita ni overthinking. Kita sambil-sambil kita nak tengok Syakira dan juga ikan masak ni. Jadi kepada anda semua selamat berhujung minggu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada